أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amma ba'd, alhamdulillah, pertama sekali kita sama-sama rapatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya serta inayahnya dapatlah kita pada pagi yang berbahagia ini untuk kita sama-sama menyambung semula pengajian Sirah Nabawiyah menerusi kitab As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhawil Qur'ani wa Sunnah. Dan pada pagi yang berbahagia ini saya nak menyentuh kenaan dengan akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempena dengan bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Dalam hadis yang lain Nabi juga menyebut innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Kalau kita lihat di sini, Nabi SAW nak memberitahu kita bahawa akhlak yang Nabi sebutkan itu adalah merupakan kesinambungan daripada akhlak mulia yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliah. Maknanya sejarah akhlak mulia ni sebenarnya bermula daripada ajaran Nabi Allah Ibrahim AS. Itu sebab Imam Al-Baji dia kata, kanatil Arab ahsana akhlaqan bima baqiya min syariati Ibrahim AS. Adalah orang Arab dulu merupakan satu bangsa yang punya akhlak yang mulia berdasarkan daripada ajaran Nabi Allah Ibrahim AS. Thumma dallu bil kufr, kemudian mereka ini sesat dengan kekufuran. Fa bu'itha sallallahu alaihi wasallam, maka diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala liyutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan sebahagian daripada akhlak orang Arab. Maknanya pada satu zaman, iaitu zaman Bani Khuza'ah, telah berlaku di mana orang-orang Arab ini mula menyembah berhala. Runtuh akhlak mereka pada zaman itu. Datang Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengajarkan balik. Maknanya dia sempurnakan balik. Di mana kekurangan-kekurangan yang telah berlaku, Nabi cantikkan balik, lengkapkan balik. Itu sebab maksud di sini liyutammima ni maknanya dia nak melengkapkan kekurangan yang dah berlaku. Seperti contoh, sifat orang Arab jahiliah ni, mereka ni yuqrid daif, ataupun mereka punya sifat al-karam, pemurah. Yuqrid daif maknanya mereka ni suka menjamu tetamu. Seperti Abdullah bin Juda'an contohnya, seorang pembesar Quraisy, seorang yang mempunyai kedudukan
di mana Nabi SAW sendiri menceritakan kebaikan Abdullah bin Juda'an. Sayangnya beliau ini adalah kafir, tetapi akhlak mulia itu adalah daripada ajaran Nabi Allah Ibrahim sebenarnya. Seperti contoh juga Hatim At-Tai, seorang yang mempunyai sifat Al-Karam. Terkenal Hatim At-Tai ini, legend Arab, sehingga disebut dalam pepatah Akram min Hatim, lebih mulia daripada akhlak Hatim. Maksudnya ada ceritalah sebalik itu. Cuma pepatah Arab menyebut tentang nama itu, betapa mulianya Hatim At-Tai, sehingga disebut dalam syair-syair Arab. Antaranya, beliau sanggup berkorban atas diri dia untuk orang lain, menghidupkan unggun api di tengah padang pasir yang gelap gelita tu, semata-mata nak bagi laluan kepada musafir-musafir yang bukan sahaja bergantung kepada panduan mereka di langit, maknanya bintang lah. Kemudian disebut juga Abdullah bin Juda'an dalam sebuah hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW menceritakan betapa adilnya sifat orang Arab jahiliah ni. Maknanya apa yang dibawa oleh orang-orang Arab jahiliah tentang kebaikan, Islam ikrar akan itu. Islam memperakui akan kebaikan itu. Laqad syahidtu, Nabi kata, ma'a umumati hilfan fidar Abdullah bin Juda'an. Sesungguhnya aku telah menyaksikan bersama dengan beberapa orang bapa saudaraku satu perjanjian yang adil yang berlaku di rumah Abdullah bin Juda'an. Ma uhibbu anna li bihi hamrun na'am, Nabi kata, tidaklah aku suka kalau ditukarkan dengan unta merah. Apa kena-mengena unta tu tuan-tuan dalam cerita ni? Maksudnya unta merah tu, kenapa unta merah? Tak unta kelabu ke, unta putih ke? Pasal grade unta tu lah, maknanya grade mahal, unta mahal. Wa in du'itu limithli fil Islam la ajabtu, Nabi kata, kalaulah sekali lagi ada perjanjian yang adil dibuat pada zaman Islam seperti mana yang berlaku di rumah Abdullah bin Juda'an itu, la ajabtu, Nabi kata, pasti aku sahuti. Nak beritahu kita, Nabi terlalu seronok dengan majlis itu, majlis bai'ah yang dilakukan pada zaman jahiliah kerana menegakkan kebenaran. Mereka ini berpegang kepada syiar unsur akhaka zaliman au mazluman. Pada zaman jahiliah, inilah dia syiar ataupun moto lah. Bukan motosikal, moto. Maknanya orang Arab dia ada satu tema dalam masyarakat Arab ini, di mana maksud dia ialah bantulah saudaramu yang zalim. Ni jahiliah ni. Bantulah saudaramu yang zalim. Walaupun dia zalim, bantu dia. Ni jahiliah punya moto. Au mazluman, ataupun yang dizalimi. Maknanya yang zalim pun bantu, yang kena zalim apatah lagi. Maknanya bantu yang zalim ini, walaupun maknanya dia melakukan kejahatan, dia melakukan jarimah, jenayah, tolong juga pasal dia satu kabilah. Sifat asabiah mereka menyebabkan mereka kena bantu juga walaupun mereka zalim. Itu sebab bila datang Islam, Nabi SAW masih meneruskan moto itu, tetapi
mengubah maksud dia. Unsur akhaka zaliman, bantulah saudaramu yang zalim itu dengan menasihati dia supaya jangan berlaku zalim lagi. Itu maksudnya bantu. Dan yang dizalimi. Nampak? Maknanya Nabi SAW dia menyempurnakan. Dah okey dah tu. Kebaikan yang dilakukan tu okey dah. Jahiliah ni. Nabi datang, Nabi perbetulkan. Adjust balik akhlak tu. Sama juga macam Hatim At-Tai. Apabila Nabi SAW pernah ditanya oleh anaknya Adi pasal Hatim ni, tuan-tuan baca pasal Hatim At-Tai ni. Hatim At-Tai ni sampai sekarang ada dia punya kubur dia dekat Saudi, dekat Ha'il nama tempat tu. Makam dia tu cantik, tuan. Jadi ramai jugalah orang-orang yang berkunjung ke makam dia. Tapi dia ni kafir sebenarnya. Kubur dia cantik, tuan-tuan. Tapi kubur ibu Nabi tak cantik. Arab Saudi buat. Yang legend ni dia buat makam yang cantik. Bangunan, siap ada bangunan lah. Dalam sebuah bangunan. Baik, nak cerita je, Hatim At-Tai ni antara kebaikan dia, tuan-tuan, dia kata apa dalam syair, nari wa narul jar wahid. Api aku dengan api jiran aku satu, dia kata. Apa maksud dia? Maknanya dapur aku dengan dapur jiran berkongsi. Kalau dia nak datang ke rumah aku, nak masak rumah aku, nak makan rumah aku, ahlan wa sahlan. Betapa dia dengan jiran terlalu akrab, sehingga dikatakan dalam syair yang ditulis sendiri, dia ni adalah penyair juga, dia menulis tentang kebaikan diri dia. Penyair lain pun cerita pasal dia juga, tapi dia pun nak cerita kepada masyarakat yang aku adalah seorang yang sangat husnul jiwar, menghormati jiran, berbuat baik kepada tetangga. Aku tidak akan mengambil tahu hal jiran aku, dia kata. Aku tidak akan mengambil tahu dan bertanyakan khabar, dan berkata, dan tidak akan berkata. Tidak akan mengambil tahu, tidak akan bertanya, tidak akan menegur ketika suaminya bermusafir. Hatim At-Tai kata, pasal apa pula jadi gitu? Sombonglah pula, kan? Nak cerita orang Arab, mereka ni punya sifat cemburu yang sangat tinggi. Maknanya kalau suami dia outstation, jangan nak mengada-ngada nak pergi tanya isteri dia tu, nak mengambil tahu hal isteri dia tu. Jangan, biarkan. Hormat punya pasal, maknanya kalau dia tegur ketika dia buat kerja buang sampah ke, sidai baju ke, jangan, biarkan, lantak dia. Supaya nanti bila suami dia balik, nanti dia akan sendiri cerita pada suami kebaikan jiran sebelah ni. Bang, jiran sebelah kita adalah jiran yang terbaik. Pasal langsung tak ada pun tanya saya ke, tegur saya waktu sidai baju ke, kan? Ini dah tahu dah waktu tengah sidai baju, pergi tanya pula lagi, kan? Sidai baju ke? Kan? Perempuan pula, orang tua ni kan, macam ni. Dia tahu, yelah saya sidai baju lah ni, lagi nak tanya, kan? Abang tak ada, dia dah tahu dah suami orang tu tak ada. Abang tak ada ke? Kena dapat yang garang, orang tua ni terajang tu, kan? Maknanya nak cerita betapa sifat Hatim At-Tai itulah yang dikehendaki oleh Islam. Itulah yang Islam tuntut. Yang itulah sebenarnya Islam. Apabila adik kepada Adi, iaitu anak perempuan Hatim ni,
pernah ditawan oleh tentera Islam, namanya Safana. Ya Rasulullah, kana abi Hatim, adalah bapa aku ni Hatim. Nabi kata, aku kenal bapa engkau. Siapa tak kenal bapa engkau? Orang terkenal, mempunyai sifat al-karam. Inilah dia Islam, Nabi kata. Tapi sayang bapa kau tu tak Islam. Kalau dia Islam, aku doakan kerahmatan dia. Begitu juga apabila didatangi oleh seorang wanita yang kematian suami lah, dah jadi janda lah, membawa anak kecilnya menangis-nangis kerana kelaparan, datang mengadukan masalah kerana tidak makan selama 3 hari. Datanglah perempuan ini ke rumah Hatim pada malam yang dingin. Ada banyak cerita dia. Ada malam dingin, ada siang panas kemarau, macam-macam. Orang datang minta tolong. Dia ni macam YB lah, umpama macam YB dia ni. Jadi Hatim kata, kebetulan engkau datang ni, rumah aku tak ada apa langsung. Rumah aku tak ada apa-apa. Kebetulan tak ada. Pasal sifat Hatim ni, apabila dia ada harta, sedikit makanan ke, dia akan menghabiskan masa tu juga. Yang kemudian punya cerita. Maknanya kebetulan perempuan yang datang nak minta makan, kebetulan memang tak ada kat rumah dia apa-apa. Tapi aku ada satu je, dia kata. Aku ada satu je harta yang berharga iaitu haiwan tunggangan aku, kenderaan aku, kuda. Hai tuan-tuan, kuda ni mahal tuan. Kuda Arab kata khail, orang putih kata stallion. Stallion tu harga kat juta tau. Kuda ni juta tuan. Macam kita lah, orang datang minta makan, kita kata apa pun tak ada rumah kita kak, Maggi pun tak ada, biskut tak ada kan, tapi saya ada Ferrari satu je. Macam tu lah lebih kurang Hatim tadi. Itulah salah satu Ferrari. Itu pun tak boleh bayar lagi kan. Jadi Hatim ni disebabkan kau ni tak makan, dia kata, aku sembelih kuda aku ni. Dia pun sembelih, dia lapar, dia masak malam tu. Bayangkan perempuan seorang makan seekor kuda. Bisinglah isteri si Hatim. Dia macam kita lah. Bang, perempuan seorang ni pasal abang sembelih abang punya kuda. Tentang dia janda. Perempuan tu janda pula cerita dalam tu. Habis makan yang banyak-banyak, yang lebih-lebih ni macam mana? Dia kata kita akan sedekahkan kepada jiran-jiran. Kita agih-agihkan. Habislah dia punya kuda yang bernilai, yang berharga. Begitu Hatim. Anaknya Adi bila tanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kana abi yasilur raham. Tuan-tuan baca hadis tentang Adi tanya bapa dia. Jadi ada banyak versi riwayat yang Nabi reply balik tentang kebaikan bapa si Adi ni. Bapa aku ni ya Rasulullah seorang yang baik, seorang yang suka menyambung tali persaudaraan, silaturahim lah, tak ada musuh, semua orang dia kawan. Siapa tak kenal bapa aku, senang cerita gitulah. Wa yaf'al, dia buat kebaikan itu, dia buat kebaikan ini. Seolah-olah nak gambarkan banyak kebaikan dia buat. Dia nak cerita pada Nabi, hal lahu dzalika min ajr, adakah kebaikan yang dilakukan oleh Hatim At-Tai, bapa aku tu, mendapat ganjaran di sisi Allah SWT? Kenapa ada kait dengan ganjaran sedangkan dia bukan Islam? Kerana Hatim At-Tai ini adalah penganut agama Nasrani. Mereka ni Nasrani. Nasrani pada zaman itu dia lebih kurang macam Waraqah bin Naufal.
Mereka ni adalah muwahhid. Muwahhidin ni maknanya mereka ni mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan Nasrani yang macam sekarang. Maknanya Nasrani pada zaman itu dikira sebagai ahli kitab. Jadi dosa pahala ni memang mereka tahulah. Lalu apa jawab Rasulullah SAW? Nabi kata apa? Inna abaka talaba amran fa asabah. Dia kata, sesungguhnya bapa engkau ni ada niat lain. Dia kata, niat lain itu maksud dia adalah semata-mata nakkan supaya nama dia disebut-sebut orang, supaya bapa engkau ni nak disanjungi oleh masyarakat Arab, disebut dalam syair, tuan-tuan. Dia nakkan yang itu, maka dapatlah apa yang diniatkan. Fa'asabah. Fa'asabahu maknanya dapatlah apa yang dia niatkan. Samalah macam kita pada hari ini, pada zaman moden ini. Berapa ramai Hatim At-Tai muncul dalam Instagram, dalam Facebook, kan? Budak-budak muda banyak duit sekarang ni, merakamkan kebaikan yang dilakukan. Ini masalah dia. Pergilah seorang budak pergi ke gerai yang jual goreng pisang contohnya. Makcik, kalau saya beli semua sekali goreng pisang ni berapa harga dia? Makcik ni terkejut lah. Anak nak beli semua ni ke? Ya, saya nak beli semua. Ni kalau semua ni makcik jual ni 300 lah. Tak apa, saya bagi 500. Ni kena rakam ni, kan? Mereka rakam kebaikan ni. Baik tak baik, tuan-tuan? Baik, tapi dia rakam. Ni Hatim At-Tai ni sama ada. Memang kita nak pertikaikan keikhlasan tu susah. Pasal ikhlas tu antara dia dengan Allah SWT sebenarnya, subjektif. Tapi walau bagaimanapun, kebaikan ni tak perlu nak diceritakan kepada orang, kan? Tuan-tuan nak sedekah kat surau dan diam sudahlah, kan? Tuan-tuan nak masukkan duit 100 ke, kan, dekat tabung, mana orang tak ada pula lalu, kan? Tunggu mana orang ni. Orang tu dah nampak dah kita, kan? Apa masuk. Kalau boleh nampak yang warna 100 tu, warna purple tu, kan? Baru masuk. Kenapa nak perlu? Pasal itu sebab kebaikan yang dilakukan Hatim At-Tai tadi, maknanya Nabi datang, Nabi kata betul lah ni, tapi kebaikan itu ada kurang satu je, ikhlas. Islam cantik, kan? Itu maknanya li utammima makarimal akhlak. Aku datang diutuskan sempurnakan sebahagian akhlak yang dah ada ni, tinggal lagi ada kurang kat situ. Kurang dia ikhlas tak ada. Kita tengok baru-baru ni, kan, budak Grab Food tu kesian dia tahan JPJ, jalan kaki dia. Kita tengok menggeram, kan, dibiarkan budak tu jalan kaki. Okeylah, satu hal. Esok tu ada hamba Allah bawa dia pergi kedai motor, belikan motor. Kita pun rasa seronok. Semalam kita sedih, hari ni kita tengok, bagusnya budak yang tolong dia ni, siap bawa pergi kedai motor. Dia nangislah budak tu, terharu, kan. Dah beli motor, bagi pula duit 50 tu tebal rasanya. Mau 5,000 ada tu kot. Tuan-tuan nampak tak? Bagus tak bagus? Kita pun seronok sebenarnya. Tapi kebaikan itu telah direkam dan menjadi trend masyarakat sekarang. Semua tu mesti nak kena rakam. Kalau tak rakam tak boleh. Sama juga semalam tu ada borak dengan satu orang ni datang daripada Puchong. Dia merawat lah, kan? Dia nak rawatan. Jadi dia cerita ada satu ustaz yang merawat dia ni terpaksa dirakam. Dia rawat orang tu, ada 4 kamera rakam dia tengah merawat. Tapi
katanya niat dia adalah semata-mata untuk mengelak daripada fitnah. Maksudnya banyak isu bila dalam rawatan Islam ni bab sentuh menyentuh ni kan. Contohnya kalau orang tu dia ada sakit, contohnya kanser payudara, jadi perawat ni kena berhati-hati. Dia tak boleh main suka-suka je kan, dia jadi isu. Itu sebab kalau Darussalam dia bukan tak galak, memang dia tak benarkan perawat-perawat yang bila dia dah tamat pengajian dia, maknanya kalau kata kita sendiri pergi buat kad, pergi acik kan, buat kad bisnes rawatan Islam, sila hubungi kan, tak boleh. Itu sebab kalau tuan-tuan perasan Darus Syifa pun tak ada kad-kad ni. Kalau macam bekam, urut tu lain cerita lah, kan. Dia yang holistik ni yang problem. Okey, berbalik kepada cerita Hatim At-Tai tadi, maknanya perangai dia, sifat dia tu telah menjadi sunnah ataupun peduah kepada orang-orang Arab yang lain. Ikutan habis cerita tu. Kemudian kita tengok orang Arab, mereka ni adalah satu bangsa yang dikatakan berkhitan, bersunat, berkhitan. Disebut dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi sabda, ikhtatana Ibrahim wa huwa banu thamanina bil qadum. Sesungguhnya bermulanya Nabi Allah Ibrahim berkhitan, bersunat ketika usia dia 80 tahun dengan menggunakan kampak. Kampak tu bahasa Indonesia, kapak lagi ke? Tapi tak, jangan tuan-tuan bayangkan kapak tu dia macam chop ayam tu kan. Mungkin kapak kecil ke, tak tahulah kan. Tapi ada ulama kata qadum di sini bukan maksudnya alat, ada yang bermaksud nama tempat. Maknanya Nabi Ibrahim mula berkhitan pada usia 80 tahun tu di sebuah tempat namanya Qadum. Begitu. Sebuah kisah di mana Abu Sufyan ibnul Harb, suami kepada Hindun binti Utbah, datang ke Syam berniaga bersama rombongan kafilah perniagaan dia, rombongan dagangannya, sampai dipanggil oleh Raja Heraklus ataupun Herakil. Raja ni dia mendapat khabar bahawa di Jazirah Arabiah sudah muncul seorang Rasul akhir zaman. Dia terlalu nak ingin tahu lebih lanjut, maka dipanggilnya rombongan tu ke istana. Sebelum dia nak bertanyakan semua hal-hal yang lelaki mendakwa bahawa dirinya itu adalah Nabi, dia panggil prajurit dia, tolong tanyakan kumpulan Arab itu. Dia kata, idhabu wanzuru, dia kata, pergilah kepada mereka, tanya kepada mereka, hal, dia kata apa, mukhtatin huwa amla, tanya mereka, adakah mereka ni dah bersunat belum? Dia tanya. Itu soalan pertama dia. Lalu si prajurit ni pergilah tanya, wahai tuan, saya ni wakil daripada tuanku, nak tanya kepada tuan ni mungkin soalan sensitif sikit lah, kan, dah bersunat belum? Macam itulah kan. Dah bersunat belum? Abu Sufyan dia dengar tu, dia terkejut lah. Itu pula kau tanya aku kan. Kami ni Arab dah memang lama dah, memang sunat ni amalan lama dah. Kami dah settle lah. Macam Petronas pula, settle. Lepas tu disampaikan kepada Raja Heraklus tu.
wahai tuanku, mereka sudah berkhitan, hum mukhtatinun, settle lah. Raja ni kata apa? Malakun hadhil ummah qad dhahar, sesungguhnya raja pada umat ini telah pun muncul. Raja di sini yang maksud adalah Rasulullah SAW. Sayangnya raja ni tak kesampaian dia nak masuk Islam. Dia ni dah ada dah kepercayaan tu dah. Di pertengahan dia gagal. Maksudnya ada halangan-halangan sebenarnya, membuatkan dia tak kesampaian untuk memeluk Islam. Kemudian Arab ini adalah satu bangsa yang dikenali sebagai bangsa yang mandi janabah, mandi wajib, seperti kisah Abu Sufyan juga. Apabila tentera musyrikin dikalahkan dalam peperangan Badar, Abu Sufyan mendengar akan kekalahan dalam peperangan tersebut, dia bernazar, dia marah. Lalu dia kata apa? Aku tidak akan membasahi kepala aku dengan air janabah, dia kata, selagi mana aku tidak dapat menyerang Madinah dan tentera Islam. Nak menebus balik kekalahan tu. Dia tidak akan mandi wajib, dia kata. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksud di sini bukan maksud dia menggauli isteri dia lepas tu dia tidak mandi wajib, tak. Maksud dia tidak akan menggauli isteri dia sehingga dapat menyerang Madinah. Nak tunjukkan bahawa mereka ni adalah bangsa yang mandi wajib. Siapa yang ajar tu? Ajaran Al-Hanif lah, Nabi Ibrahim. Begitu juga dengan golongan Al-Ashraf, golongan bangsawan, mereka tidak melakukan zina, tuan-tuan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, zina ni tak maknanya benda tu adalah aib, malu, benda tu jijik. Maknanya golongan yang berada di peringkat atas ni, Al-Ashraf ni, bangsawan ni, mereka pun tak tahu pun tentang zina ni. Ketika mana kaum wanita dipanggil di Mekah, dibai'ahkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah panggil semua wanita-wanita di Mekah ni waktu Fathu Mekah. Mekah ditawan, dipanggil, dan Nabi pun berbai'ah. Antara isi kandungan dia ialah alla yusyrikna billahi syai'a. Janganlah kamu wahai kaum wanita melakukan perkara syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi pesan lagi, alla yuznina, janganlah kamu sekalian melakukan perkara zina. Dalam bai'ah tu ada seorang wanita Al-Ashraf, iaitu Hindan binti Utbah, isteri kepada Abu Sufyan. Waktu tu dia dah peluk Islam, baru peluk Islam lah. Dia ni muhajjabah, tutup. Dia macam niqab tu lah, tapi dia tutup habis, dengan harapan kira dia malu dengan Nabi. Sebenarnya dia malu dengan Nabi SAW. Konon-konon Nabi ni tak kenal dia, tapi Nabi kenal. Nabi tahu yang datang ni cover lain ni, kan. Jadi bila Nabi kata alla yuznina, janganlah kamu melakukan zina, terus Hindu ni menyampuk. Hindu ni dengar, dia kata awataznil hurrah, dia kata awataznil hurrah, adakah wanita-wanita di Mekah ni melakukan zina, dia kata. Kalau dalam bahasa yang terjemah nak mudah lagi faham, ada juga orang yang melakukan zina, macam itulah. Itu Johor punya style. Pasal nak cerita, dia pun tak tahu apa benda zina. Seolah-olah macam dia ni tak tahu. Maknanya ada juga kat Mekah ni orang melakukan zina. Itu sebab Aisyah sebut perkahwinan jahiliah tu ada 4 kan, sebelum ni pernah sebutkan. Satu daripada 4 tu adalah perkahwinan seperti mana yang diamalkan oleh kita pada hari ini, Aisyah kata. 3 ni adalah perkahwinan yang semua menjurus kepada zina. Semua zina.
istibda', perkahwinan ar-rahtu, perkahwinan al-baghaya, kan? 3 perkahwinan ni semua zina. Macam mana tak zina? Kalau ar-rahtu tu 10 orang kongsi seorang, 10 orang lelaki berkongsi seorang wanita, berebut-rebut nak kahwin free ni, seorang wanita, tapi mereka ni bertanggungjawab. Bila dipanggil semua, perempuan ni nanti akan pilih siapa yang jadi suami dia. Cuba lagi lah yang lain kan. Macam tu jahiliah. Jijiknya perbuatan kahwin zaman jahiliah. Tapi Al-Ashraf tak semua buat. Al-Ashraf tak buat zina ni. Macam kat minum arak, bunuh anak perempuan, tanam hidup-hidup, itu bukan, tak semua kabilah buat. 2 kabilah aja yang tanam anak perempuan ni. Itu sebab kenapa Dr. Muhammad Abi Syuhbah, penulis kitab Sirah Nabawi Hafidhul Quran wa Sunnah, dia kata, bagi pandangan aku, dia kata, bila sebut jahiliah, gambaran kita semua kata semua melakukan jenayah, kan? Gambaran yang semua teruk. Sedangkan dia kata jahiliah yang dimaksudkan ini ialah akidah mereka yang tersasar kepada penyembahan berhala. Itu je sebenarnya. Yang lain-lain macam mana yang Islam buat. Adil tadi, kan? Mereka mempunyai sifat al-karam, pemurah, bersedekah ni dah ada dah dalam masyarakat jahiliah. Tu sebab datang Islam nak ejah-ejah je, perbetulkan mana yang tidak diterima oleh Islam, tolak. Kahwin lebih daripada 4, tolak. Dah kahwin 8 dah sahabat ni, jumpa Nabi, ya Rasulullah aku ada 8, macam mana ni? Nabi kata ambil 4, cerai 4. Kan, Nabi betul kan? Nazar tu dah ada zaman jahiliah. Abdul Muttalib, datuk Nabi, bernazar. Dia kata, kalaulah aku mendapat 10 orang anak lelaki yang mereka ni sudah dewasa dan mampu untuk membantu aku ketika aku tua, aku akan sembelih salah seorang daripada anakku. Nampak? Datang Islam tak iktiraf nazar yang seperti itu, ataupun nazar yang berbentuk maksiat, yang bukan syar'i. Kalau menanglah Kuala Lumpur lawan JDT, saya akan berjalan berbogel daripada Kuala Lumpur ke Johor. Takkan gila? Contohlah kan. Dia wajib buat ke tak wajib? Tak wajib lah, pasal dia ada unsur-unsur yang tidak syar'i. Saya akan terjun daripada tingkat 5 ke bawah kalau sekiranya anak saya dapat 10A dalam SPM. Tak gila? Macam-macam nazar pelik-pelik, tuan. Tapi tak ada pula dibuatnya. Perasan tak? Tahu pula kan, malu nak berbogel tu. Belas sekali yang berani orang gila. Orang gila kat yang bogel. Naik motor lah, macam-macam Okey. Baik, berbalik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita juga merupakan bangsa Arab yang dalam kategori bangsawan, al-ashraf. Dan akhlak-akhlak mulia orang Arab itu ada dalam jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kalau kita lihat sejarah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh ulama pada usia kecilnya, usia bayi lagi sudah ditunjukkan akhlak dia, dengan irhas. Nabi waktu itu tak disebut mukjizat, irhas lah. Satu hari apabila Halimatus Sa'diyah datang daripada kampung Bani Sa'ad, datang bersama rombongan murdi'ah, ibu susuan yang mereka ni mengambil upah daripada bangsawan, anak-anak bangsawan ni. Mereka ni dihantar ke kampung tau, sampai usia dia 10 ke 11 tahun. Lama mereka ni tinggal di sana. Hanya anak bangsawan je, anak-anak orang kaya je lah, senang cerita.
Maknanya anak lain tak dapat nak berasa pergi sekolah yang mahal. Lebih kurang macam itulah. Jadi Nabi SAW diambil oleh Halimah Sa'diyah disebabkan kebetulan nak jadikan cerita, Halimah ni dia lambat dalam perjalanan. Himar yang ditunggang itu uzur. Jadi makcik-makcik ni, makcik-makcik yang bagi upah ni, mereka ni memotong himar yang ditunggang oleh Halimah. Hai Halimah, apa kau ni lambat sangat? Kan? Sampai Mekah, mereka ni dah ambil semua anak-anak bangsawan ni. Dah sold out. Tinggallah seorang bayi. Halimah sampai lambat. Dikatakan bahawa bayi itu anak yatim. Berat hati dia nak ambil. Masalah anak yatim ni, pengalaman lah. Kan, dia kata pengalaman lah kan. Anak yatim ni, ketiadaan bapa ni, hidup susah. Ni kita ni dah berapa tahun ni nak ambil ni, nak jaga dia ni. Kang sangkut payment ni. Sangkut dia punya bulan-bulan ni. Contohlah. Nak kasih faham cerita kenapa yang Halimah ni tak nak ambil. Kata Abul Kabsyah, suami dia, wahai Halimah, kita kena ambil juga budak ni. Pasal engkau pun cakap kau tak suka kalau balik ke kampung, nak balik-balik ke rumah dengan tangan kosong. Nak tak nak kena ambil juga. Dan manalah tahu kita ambil budak ni, dia boleh bagi keberkatan dalam hidup kita. Kita ni dah hidup susah. Baik ambil. Halimah pun merenunglah kepada bayi itu. Baru dia tengok betul-betul. Dalam kitab sirah kata, bila dah Halimah ni, dia dah setuju dengan kata suami dia, nasihat suami dia, dia pun tengok cantik budak ni. Macam itulah dalam kitab sirah kata. Dia tengok betul-betul muka bayi ni, macam kita kalau kita terjemah, comel budak ni. Dia pun ambil, dia gendong Nabi. Masa dia gendong Nabi tu, dia cium Nabi. Dia cium antara dua kening ni, sini. Bila dia cium, dia dapat sentuhan Nabi tu, Allah Ta'ala bagi keberkatan pada Halimah. Besar dia punya tu, membengkak payudara dia tiba-tiba. Sedangkan sebelum tu anak Halimah nak minum pun setitik susu pun tak ada Halimah ni. Dia angkat Nabi, dia cium tu tiba-tiba, macam tiup belon tu lah, mak cakap lah kan. Nak gambar macam tu tuan-tuan. Jadi dia bagi minum Nabi SAW. Abul Kabsyah kat luar berteriak pasal dia tengah tengok-tengok kan haiwan ternakan dia. Dia bawa daripada kampung tu. Dia bawa kambing, dia bawa unta. Kenapa dia bawa binatang tuan-tuan? Orang musafir, orang Arab dulu, mereka kalau musafir jauh, dia mesti ada standby. Dia punya kambing ke, unta ke, kalau dia dah habis bekalan makan di tengah perjalanan, dia sembelih kambing. Miskin-miskin dia makan kambing tu kan. Yang main. Miskin-miskin Arab tengah jalan, sembelih kambing. Kita ikan patin apa barang, dia kambing. Okey. Jadi Abul Kabsyah berteriak. Dia kata susu kambing ni pun banyak, besar. Dia pun perah. Malam itu mereka minum dengan sepuasnya. Baik. Nabi diberikan susu sebelah kanan, payudara Halimah sebelah kanan. Kemudian dialihkan pula Nabi sebelah kiri. Nabi tolak, Nabi tak nak minum. Kenapa tuan-tuan? Kenapa Nabi reject? Itu bahasa senang sikit nak faham. Kenapa Nabi tolak? Agak-agak lah. Bagi-bagi dia tak nak. Bagi dia tak nak. Agak-agak tuan-tuan apa? Saja nak tanya tuan-tuan. Kenapa Nabi tak nak minum yang sebelah kiri? Payudara Halimah sebelah kiri tu kenapa? Ya, betul.
pasal nak reserve Nabi ni macam dah tahu dah. Pasal anak Halimah sebelum tu menangis-nangis nakkan susu, tak ada susu. Jadi Nabi reject, tak nak minum. Anak Halimah punya bahagian Nabi bagi. Maknanya Nabi tak makan seorang. Dia bukan selfish. Maknanya ulama kata pada usia bayi dah tunjukkan akhlak dia. Habis cerita tu. Kita berpindah kepada fasa yang apabila Nabi SAW dipelihara oleh bapa saudaranya Abu Talib. Waktu tu usia dia dah start 8 lah, lebih kurang. Nabi SAW dikatakan dalam kitab sirah bahawa adalah merupakan anak saudara yang paling disayangi oleh Abu Talib, melebihi kasih sayang dia, anak-anak dia sendiri. Sehingga dikatakan la yanamu illa ila janbih, dia kata dia tidak akan membiarkan Nabi SAW tidur seorang-seorang, mesti dia tidur dengan Nabi. Sampai begitu sekali. Yakhruju fayakhruju ma'ah, kalau dia keluar seorang-seorang, dia tidak akan biarkan Nabi seorang-seorang keluar, pasti ditemani oleh Abu Talib. Begitu. Wa khassa bit ta'am, wa khassahu bit ta'am, bab makan dia macam ada special sikit. Terpaksa kalau makan mesti Nabi sekali mesti ada. Pasal apa? Abu Talib kata, kalau sekiranya kami makan tanpa budak Muhammad SAW, kami berasa tak kenyang, kami berasa tak puas. Dah 3 pinggan ni, pasal tak kenyang-kenyang kan? Contohlah kan. Sehingga kan dia kata apa? Kalau budak Muhammad ada, syabakna, kami rasa macam puas makan, kenyang. Dan apabila makanan sudah dihidangkan, sepupu-sepupu Nabi dan anak-anak Abu Talib adalah sekali, ada sekali standby nak makan ni. Apa kata Abu Talib? Dia kata, kama antum hatta ya'ti waladi. Jangan usik, jangan makan dulu, tunggu sampai anak aku sampai. Sampai begitu sekali dia panggil Nabi Muhammad tu waladi, anakku. Jangan usik, tunggu budak Muhammad duduk sekali dengan kita, baru kita start makan. Tak ada pula sepupu-sepupu dia ni cemburu pula dekat Nabi ni, kan? Kalau tidak kita, jangan. Bapak kita semenjak ni dah lain macam. Dia lebihkan budak Muhammad ni daripada kita, kan? Pada sepupu kita je pun. Macam cerita apa, Sayyid Hasan kan? Sayyid Hasan dia tengah baca buku kan, datang Ajis, dia sepak kan, dengkinya dia dengan Hasan tu. Tapi tak berlaku dalam kehidupan Nabi SAW bersama dengan sepupu dia. Yufaddiluna bit-ta'am lagi. Wa kanu yufaddiluna bit-ta'am, adalah sepupu-sepupu dia ni malah dia kata berebut-rebut nak bagi Nabi ni makan. Muhammad roti, Muhammad daging, Muhammad air. Begitu, berebut-rebut. Biar aku bagi. Jangan, aku yang bagi dia. Abu Talib fayajab, dalam kitab sirah dia kata fayajab, pelik Abu Talib ni tengok, anak-anak aku tak ada pula macam nak marah ke apa. Mereka ni sayang pada Nabi SAW, sehingga dia panggil Nabi, dia kata, kalau kita begini nak marah lah kan. Tapi kat sini dia kata, innaka la mubarak, bertuah betul kau ni. Kalau dalam bahasa kita lah, bertuah kau ni, sesungguhnya engkau ni adalah
manusia yang diberkati, dia kata. Dia pelik. Selama hidup Nabi Muhammad SAW dalam rumah Abu Talib tu, banyak perubahan dalam kehidupan dia berlaku. Dia bukan orang senang. Abu Talib ni dikatakan dalam banyak-banyak pak saudara Nabi, dia yang paling antara yang susah. Anak ramai, tapi dia ada jawatan, dia ada kedudukan. Dalam Bani Hashim, dialah ketuanya. Tapi dia bukan orang senang. Dia tak seperti Al-Abbas. Cuma Abbas ni dengan Nabi ni, dia usia dia tak jauh. Tak macam Abu Lahab. Ni semua kaya-kaya ni. Al-Harith, Az-Zubair, pak saudara dia. Siapa lagi? Qawqim. Maknanya mereka ni semua yang kaya-kaya. Yang susah adalah dalam ramai-ramai pak saudara kita, mesti ada yang seorang yang tak senang, kan? Ada yang susah. Tak semua kayangan. Ada yang susah. Jadi Nabi tinggal dengan Abu Talib. Dulu saya pernah tanya tuan-tuan rasanya, kenapa Abdul Muttalib, datuk Nabi, mewasiatkan Abu Talib untuk supaya menjaga Nabi ni? Kenapa? Rasanya dulu dah tanya dah. Saya pernah tanya tuan-tuan, kenapa Abdul Muttalib dia wasiat kepada Abu Talib supaya menjaga Nabi? Kenapa tak disuruhnya Abu Lahab jaga ke, Harith jaga, Zubair jaga? Kenapa? Dulu dah tanya dah rasanya. Agak-agak kenapa tuan? Ingat tak lagi? Kenapa tak disuruh pak saudara lain jaga Nabi, tapi disuruhnya Abu Talib? Baik disuruhnya Abu Lahab kaya, tapi disuruh juga Abu Talib yang jaga, yang miskin ni. Dapat kepercayaan tu umum tu. Tu jawapan tu kalau soalan kebat tu dapat juga dia punya markah lah, tapi tak ni lah, tak tinggi lah. Anak dia ramai. Anak ramai lagi dia tak nak hantar. Pasal anak ramai. Agak-agak lah tuan. Tak apalah, try kan. Bagus juga ada jawapan Tapi sebenarnya yang tepat sekali ialah kerana Abu Talib dengan Abdullah bapa Nabi satu ibu. Satu ibu. Itu sebab kenapa dia tak bagi yang lain. Dia adik-beradik satu ibu. Okey. Baiklah, panjang ni. Jadi begitulah. Saya nak cerita berkenaan dengan fasal yang seterusnya. Nabi SAW ketika dia berada di pada usia dewasa lah, di Khadijah, di rumah Khadijah, kan? Namanya akhlak Nabi disebut oleh Khadijah. Ketika Nabi SAW berada dalam sangat takut, yarjifu fuadu, Nabi menggigil, yarta'id, gigil, disebabkan Nabi dipeluk oleh satu makhluk yang Nabi tak kenal. Sangat-sangat kuat pelukan itu sehingga menyebabkan Nabi ni hampir tak bernafas. Apabila Nabi turun, Nabi minta Khadijah, zammiluni, selubungkan aku, selimut kuat-kuat. Dalam bahasa lain, lafuni, gulung, selubunglah. Bila dah thumma dhahaba ar-raw', bila dah hilang takut tu, baru Nabi start cerita pada Khadijah apa yang berlaku. Nabi kata, laqad khasyitu ala nafsi, wahai Khadijah, aku sangat takut. Lalu Khadijah pun jawab, wahai abang, dia kata. Kalau kita nak terjemah sedap sikit, bunyi Melayu ni, wahai abang, dia kata, kalla, sekali-kali jangan abang cakap begitu, sekali-kali tidak. Jangan. Pasal Nabi dah down. Nabi dalam keadaan down. Dia kata, kalla, jangan abang cakap begitu. Wallahi la yukhzikallahu abada, demi Allah
Allah tidak akan menghinakan kau sampai bila-bila. Kemudian dia kata, innaka latasilur raham, engkau ni orang baik, mana ada musuh. Siapa nak buat dajjal kat kau ni? Siapa nak buat jahat kat kau? Kemudian watahmilul kal, kau ni orang yang suka bertanggungjawab ke atas orang lain, kesusahan orang lain. Sanggup berkorban untuk orang lain. Wataksibul ma'dum, kau juga suka membantu orang yang dalam memerlukan. Ada orang yang susah, yang memerlukan, engkau lah orang yang selalu menunjukkan, maknanya orang yang awal-awal menolong orang tu. Sampai kan dalam riwayat lain lagi kata wa tu'inu ala nawaibil haq, kemudian wa tu'addil amanah, kemudian dia kata wa tasduqul hadis, engkau cakap benar, tak pernah menipu. Semua tu adalah akhlak, kan, yang diceritakan sendiri oleh Khadijah. Dia pujuk laki dia, dia bagi support pula. Pasal Nabi ni rutin ni dah mula dah turun naik. Bila dah habis bekalan, turun, isi bekalan dah siap dah semua, naik balik, turun balik, kan, macam tu lah. Khadijah tak ada pun nak marah ke, nak bising ke, tak ada. Disebabkan akhlak Nabi ni. Kalau kita lah tuan-tuan, turun naik bukit dinding ni, lepas tu lama pula tu kat atas tu, kan, siap betapa lagi. Dah habis kan, turun. Lepas tu minta bekal macam-macam lah tu. Nak nasi ayam lah, nak sandwich lah, bawa naik atas, kan, turun. Bila dah turun, takut lah tu, jumpa pula bini. Dah mah syukur mah, abang takut lah nak naik atas dulu, abang dah kena ganggu lah. Padan ke muka, kan. Kalau kita dah itu jawab dia. Siapa suruh naik, kan dah. Pandai-pandai abang lah. Itu pun nasib baik kalau dia buka pintu. Kalau dia biar kat luar, mah buka pintu mah, tidur je lah kat luar tu, menyusahkan. Tapi Khadijah tak begitu. Baik, panjang lagi ni, cukuplah tu. Kita sambung nanti insya-Allah pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mendapat manfaat, dan mudah-mudahan kita juga akan mendapat akhlak yang mulia, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak berakhlak seperti mana Nabi, 100% tak mungkin dapat. Sekurang-kurangnya ada usaha ke arah itu. Segala sunnahnya kita amalkan, dan akhlak-akhlak Nabi yang boleh kita mampu ikut, kita ikut. Kalau nak ikut yang akhlak-akhlak Nabi yang susah-susah tu memang susah, tuan. Contohnya al-afu 'indal maqdirah, itu tak semua orang boleh buat. Memaafkan orang lain dalam keadaan sukar ni, kita boleh maafkan orang. Itu Arab boleh buat. Melayu ni mungkinlah ada boleh buat. Kalau genetik Arab tu boleh lah. Tapi kalau genetik yang ada genetik Siam, ada genetik Cina, susah sikit, kan. Pasal nak memaafkan orang dalam keadaan berat nak maafkan orang ni. Tapi Nabi boleh memaafkan, seperti mana kisah Nabi berhijrah ke Taif, balik pada Taif dibaling batu, pecah kepala Zaid bin Harithah, pecah tumit Nabi. Boleh lagi Nabi tolak tawaran daripada Malakul Jibal, malaikat yang menjaga dua bukit Al-Akhshabain, Qaiqa'an dan Jabal Qubais. Dia kata, in syi'ta an utbiqa alaihim al-akhshabain fa'altu. Malaikat yang jaga bukit ni dia tawarkan kepada Nabi, kalau kau sekarang nak aku angkat dua bukit ni himpap kepada penduduk Taif, fa'altu, aku buat. Tapi Nabi kata jangan. Bala, Nabi kata. Bala ni maknanya bahkan jangan. Jangan. Aku tak nak. Soalan macam itulah. Dia kata biarkan. Bal arju, bahkan aku mengharapkan lagi, an yukhrijallahu min aslabihim,
man ya'budullaha la yusyriku bihi syai'a. Nabi kata apa? Nabi kata bahkan aku harapkan kalaulah generasi bapa dia tak nak terima Islam, generasi kemudian anak-anak dia yang keluar daripada tulang sulbi mereka inilah zuriat yang kemudian yang akan menyembah Allah dan tidak mensyirikkan kepadanya. Boleh kan buat yang tu? Al-afu indal maqdirah. Memang takkan boleh. Kita akan kata apa? Ai malaikat, kau lagi nak tanya Kau impap je lah ni, kepala aku dah pecah dah ni. Kita akan cakap begitu. Itu kata tak boleh buat semua. Sebahagian. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dengan kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu daripada saya pada pagi ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma amnun 'alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tashihal muamalah fima bainana wa bainaka 'ala sunnah warzuqna sidqat tawakkuli 'alaika wa husnadh dhanni bik. وامنن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعوافي الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما ولا مترودا. اللهم إنا نتقرب إليك بهذه الجلسات وهذه الساعات التي نعيشها في التعلم والتعليم كلامك والدعوة إليك. اللهم اجعلها في موازين حسنات القائمين على هذا المصلى والداعمين له والمعلمين فيه والمتعلمين فيه. اللهم اجعل هذه المحاضرة سببا في دفع البلايا والأخطار عن هذا المصلى واحلل به البركة لهذا المصلى ولأصحابه. صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.